Selamat sejahtera semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Maya Biologi KSSM tingkatan 4. Kita akan masuk bab baru iaitu bab 5, metabolisme dan enzim. Fokus kita pada hari ini ialah 5.1 metabolisme, di mana cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti pelajar dapat mendefinisikan maksud metabolisme. Yang kedua, dapat menyatakan jenis metabolisme yang dibahagikan kepada dua, iaitu anabolisme dan katabolisme. Apa yang dimaksudkan dengan metabolisme? Metabolisme merujuk kepada semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup, yang boleh dibahagikan kepada dua, iaitu katabolisme dan anabolisme. Apa yang dimaksudkan dengan katabolisme? Katabolisme merujuk kepada proses penguraian, di mana bahan yang kompleks akan diuraikan ke bentuk yang lebih ringkas. Tindak balas ini membebaskan tenaga. Lihat persamaan di bawah, iaitu substrat ataupun bahan tindak balas yang kompleks akhirnya terurai membentuk produk yang lebih ringkas. Apa pula yang dimaksudkan dengan anabolisme? Anabolisme merujuk kepada sintesis molekul yang kompleks daripada molekul yang ringkas. Tindak balas ini pula menggunakan ataupun menyerap tenaga. Lihat persamaan di bawah, iaitu substrat yang ringkas akhirnya bergabung untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks. Dalam erti kata yang lain, katabolisme dan anabolisme sebenarnya proses yang berlawanan dan bertentangan, di mana katabolisme kata kuncinya ialah penguraian, anabolisme merupakan sintesis. Satu contoh proses ini adalah dalam tumbuhan hijau, iaitu tumbuhan hijau mempunyai kloroplas. Klorofil dalam kloroplas akan menyerap tenaga cahaya dan menukarkannya kepada tenaga kimia, iaitu glukosa. Jadi, di sini satu bahan baharu dibentuk dengan menggunakan tenaga cahaya, karbon dioksida dan air. Maka fotosintesis merupakan proses anabolisme kerana melibatkan sintesis molekul yang kompleks. Pada masa yang sama, mitokondrion akan menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga, dan hasil sampingannya ialah karbon dioksida dan air. Jadi molekul yang kompleks yang diuraikan bagi menjana tenaga merupakan respirasi sel, dan ini merupakan proses katabolisme. Seterusnya kita akan masuk 5.2 iaitu enzim. Apa yang anda perlu tahu tentang enzim? Yang pertamanya, cikgu harap anda dapat mendefinisikan enzim, dapat menakul keperluan enzim dalam metabolisme, memerihal penamaan enzim dengan penambahan ASE pada substrat, mencirikan sifat umum enzim. Seterusnya, berkomunikasi tentang penglibatan komponen sel khusus dalam penghasilan enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Dan seterusnya, menerangkan mekanisme tindakan enzim dengan menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Jom kita lihat sama-sama. Enzim. Apa yang dimaksudkan dengan enzim? Enzim sebenarnya merupakan mungkin organik
Perkataan mungkin itu sendiri bermaksud ianya dapat mempercepatkan tindak balas. Kita perlu ingat dalam badan kita terdapat pelbagai tindak balas biokimia yang berlaku dan proses-proses ini perlu berlaku dengan cepat supaya proses-proses hidup sentiasa terpelihara. Jadi, peranan utama enzim adalah untuk mempercepatkan tindak balas. Kebanyakan enzim dibina daripada protein. Tapi ingat ya, ada juga setengah protein yang bukannya dibina daripada protein. Enzim juga dihasilkan dalam sel hidup. Lihat gambar yang ditunjukkan. Jadi molekul yang besar di bawah ini merupakan enzim. Ciri khusus pada enzim adalah kehadiran tapak aktif iaitu struktur khas yang mempunyai bentuk yang spesifik untuk bergabung dengan substrat. Apa yang dimaksudkan dengan substrat? Substrat adalah bahan tindak balas yang diperlukan untuk tindak balas enzim. Jadi kita ada enzim dengan tapak aktif yang akan bergabung dengan substrat. Jadi satu contoh ialah tindak balas enzim yang melibatkan substrat maltosa. So ini merupakan substrat. Ini merupakan enzim dengan tapak aktif yang spesifik di mana maltosa ini akan bergabung pada tapak aktif untuk membentuk kompleks enzim substrat dan akhirnya proses yang berlaku akan menghasilkan dua molekul glukosa. Memandangkan terdapat pelbagai proses biokimia yang berlaku dalam sel hidup dan setiap satu daripada proses itu dimungkinkan oleh enzim-enzim yang berbeza, maka enzim-enzim itu juga diberi nama yang berbeza. The International Union of Biochemistry and Molecular Biology telah memperkenalkan sistem penamaan enzim berdasarkan substrat ataupun tindak balas yang dimungkinkan, iaitu nama enzim diperoleh dengan menambahkan huruf ASE pada nama substrat yang dimungkinkan. Lihat contoh di bawah, iaitu proses hidrolisis disakarida iaitu laktosa, di mana laktosa merupakan substrat, maka nama enzimnya telah ditambah dengan ASE. Maka enzim yang memungkinkan tindak balas ini adalah laktase. Lihat, laktosa dan laktase. Lihat contoh di sebelah kanan. Ini merupakan, sekali lagi kita lihat, enzim yang akan memungkinkan tindak balas hidrolisis maltosa, iaitu satu lagi disakarida. Dapatkah anda namakan enzim yang terlibat? Ingat, nama enzim bergantung kepada nama substrat. Maka, nama enzim untuk memungkinkan tindak balas yang melibatkan maltosa ialah maltase, iaitu ditambah dengan ASE. Ingat, bukan semua enzim berakhir dengan ASE. Contohnya, trypsin, pepsin dan renin juga merupakan enzim, tetapi enzim-enzim ini telah ditemui sebelum penamaan sistematik ini diperkenalkan. Maka, trypsin, pepsin dan renin tidak berakhir dengan ASE. Apakah sifat-sifat umum bagi enzim?
Kita dah pun belajar tadi bahawa enzim merupakan mangkin organik. Maka sudah tentu enzim dapat mempercepatkan tindak balas biokimia. Sifat yang kedua adalah enzim bertindak dengan pantas. Yang ketiga, tindakan enzim adalah spesifik. Kenapa ya tindak balas enzim spesifik? Ini adalah kerana ianya mempunyai tapak aktif yang mempunyai bentuk yang spesifik yang hanya boleh bergabung dengan substrat yang tertentu sahaja. Yang seterusnya ialah struktur enzim kekal tidak berubah dan tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Lihat gambar yang ditunjukkan di bawah. Ini merupakan tindak balas enzim di mana enzim akan bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Tindak balas berlaku yang melibatkan sama ada pembentukan ikatan baharu mahupun ikatan yang diuraikan dan akhirnya terbentuklah produk. Produk akan meninggalkan tapak aktif enzim dan lihat tiada kesan kepada enzim. Memandangkan enzim tidak berubah mahupun dimusnahkan pada akhir tindak balas, maka enzim boleh digunakan secara berulang kali. Seterusnya, aktiviti enzim boleh diperlahankan ataupun dihentikan oleh molekul yang kita sebut sebagai perencat. Jadi lihat animasi yang ditunjukkan di mana warna hijau ini merupakan perencat dan warna kuning ini merupakan substrat. Substrat sepatutnya bergabung dengan enzim pada tapak aktif. Sebaliknya, kehadiran perencat menghalang substrat daripada bergabung dengan enzim. Maka perencat boleh memperlahankan mahupun menghentikan tindak balas enzim. Kebanyakan tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Bermaksud proses kondensasi dan juga proses hidrolisis. Contohnya dimangkinkan oleh enzim yang sama. Yang ketiga, enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Sebagaimana yang cikgu dah cerita sebelum ini, memandangkan enzim tidak mengalami sebarang perubahan pada bentuknya dan juga tidak musnah pada akhir tindak balas, maka ianya boleh digunakan semula. Sebab itu, enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Yang seterusnya ialah setengah enzim mungkin memerlukan bantuan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Jadi lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan enzim dengan tapak aktif yang spesifik. Ianya perlu bergabung dengan substrat. Ingat, kompleks enzim substrat hanya akan terbentuk seandainya enzim dan bentuk substrat saling berpelengkap. Kofaktor akan bergabung pada tapak aktif dan ubah suai bentuk tapak aktif supaya saling berpelengkap dengan bentuk substrat. Dalam erti kata yang lain, koenzim ataupun kofaktor merupakan kawan kepada enzim, manakala perencat merupakan musuh kepada enzim. Terdapat dua jenis enzim, iaitu enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Intrasel, in bermaksud ianya disintesis dan digunakan oleh sel itu sendiri. Manakala enzim ekstrasel merujuk kepada enzim yang disintesiskan oleh sel tersebut tetapi tidak digunakan, sebaliknya dirembes keluar.
Contoh enzim intrasel ialah enzim hexokinase yang digunakan dalam proses glikolisis semasa respirasi sel. Manakala contoh enzim ekstrasel ialah enzim trypsin yang dihasilkan oleh sel pankreas, tidak digunakan oleh sel pankreas itu sendiri, sebaliknya dirembeskan ke dalam duodenum. Jadi proses pencernaan berlaku dalam duodenum dan bukannya dalam pankreas. Sekarang kita akan lihat proses penghasilan enzim ekstrasel. Jadi lihat gambar yang ditunjukkan, dapatkah anda kenal pasti organel-organel yang ditunjukkan? Anda perlu ingat, enzim kebanyakannya merupakan protein. Kita sudah pun belajar jenis protein yang disintesis bergantung kepada maklumat yang terdapat dalam nukleus. Dan maklumat itulah yang akan diangkut dan dihantar ke organel ribosom. Jadi kita lihat, kita ada mRNA yang merupakan messenger RNA yang membawa maklumat daripada DNA. Maklumat daripada mRNA ini akan diterjemah untuk mensintesis protein. Memandangkan ribosom ini merujuk kepada ribosom yang terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar, protein yang disintesis seterusnya akan memasuki lumen, iaitu lubang-lubang dalam jalinan endoplasma kasar. Seterusnya, apabila protein itu sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, membrannya akan menggenting dan menghasilkan vesikel angkutan. Seterusnya, vesikel angkutan yang mengandungi protein akan bergerak ke arah jasad Golgi dan bercantum dengannya. Apa pula peranan jasad Golgi? Jasad Golgi adalah seperti kilang di mana peranannya adalah untuk mengubah suai protein yang diterima tadi kepada enzim. Seterusnya, setelah diubah suai, ianya akan dibungkus dalam vesikel rembesan, di mana vesikel rembesan akan bergabung dengan membran dan seterusnya merembes enzim ke luar sel. Kita lihat pula mekanisme tindakan enzim. Kebanyakan enzim merupakan protein kompleks yang terdiri daripada rantai polipeptida yang berlipat-lipat dan membentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi enzim mempunyai tapak aktif dengan konfigurasi spesifik dan saling berpelengkap dengan molekul substrat. Ingat, kita bukannya sebut bentuk tapak aktif dan substrat sebagai sama, tetapi istilah yang digunakan ialah saling berpelengkap. Tapak aktif dan bentuk substrat mestilah saling berpelengkap untuk membentuk kompleks enzim substrat. Jadi mekanisme tindakan enzim adalah berdasarkan hipotesis mangga dan kunci, di mana kunci merujuk kepada substrat yang akan bergabung dengan mangga yang merujuk kepada enzim. Sebagaimana hanya satu jenis kunci boleh membuka mangga, begitu juga tindak balas antara substrat dan enzim adalah spesifik, iaitu hanya satu jenis substrat boleh bertindak balas dengan satu jenis enzim. Ini adalah disebabkan oleh konfigurasi tapak aktifnya yang spesifik. Maka terbentuklah kompleks enzim substrat.
Kita lihat dengan lebih terperinci tentang hipotesis kunci dan mangga, di mana kita lihat substrat yang spesifik akan menghampiri enzim dan bergabung dengan tapak aktifnya. Barulah membentuk kompleks enzim substrat. Ingat, bentuk substrat mestilah saling berpelengkap dengan bentuk tapak aktif. Tindak balas akan berlaku dan akhirnya membentuk produk. Produk akan meninggalkan tapak aktif. Ingat, enzim tidak berubah mahupun musnah pada akhir tindak balas, maka ianya boleh digunakan secara berulang kali.